Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk Hakim, Mahkum Fi dan Mahkum Alaih. Tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Zaim Daniel untuk membentangkan tajuk Hakim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membentangkan tajuk Al-Hakim. Al-Hakim bermaksud hukum adalah pesan atau seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau pilihan dan juga peletakan. Senang faham, hakim ni yang menentukan hukum. Jadi dekat sini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh menentukan sesuatu hukum. Tak ada hukum melainkan Allah yang dapat menghukumkan. Jadi tak ada juga syariat melainkan Allah yang mensyariatkannya. Dan tak ada selain Allah yang boleh mengeluarkan sebarang hukum. Sesiapa yang membuat sebarang hukum, dia merupakan orang kafir. Allah berfirman, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi para ulama telah berselisih pendapat dalam dua masalah. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mazhab Mu'tazilah, kesimpulannya sesungguhnya di dalam perbuatan itu terdapat kebaikan dan juga keburukan itu sendiri, dan akal fikiran dapat memahami kebaikan dan keburukan sebahagian besar perbuatan dengan sendirinya. Yang kedua adalah pendapat golongan Al-Asy'ariyah. Kesimpulan daripada yang ini, akal fikiran tidak boleh memahami hukum Allah SWT dengan sendirinya, akan tetapi harus dengan perantaraan para rasul. Yang ketiga, daripada Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Kesimpulannya adalah bahawa seluruh perbuatan memiliki kebaikan dan keburukan, di mana akal fikiran mampu memahami dan mengenalinya di sebahagian besar perbuatan. Sekian saja daripada saya serah pada Adam. Terima kasih kepada saudara Zaim atas penerangan yang baik sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput saudara Muhammad untuk membentangkan Mahkum Fi. Silakan. Terima kasih saudara Adam sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan terangkan tentang Al-Mahkum Fi, iaitu perbuatan yang disuruh. Wa ma ta'alluqu bi kitab syari', apa yang berkaitan dengan perkara yang dituntut oleh syarak. Dan ianya hanya perbuatan mukallaf sahaja. Kalau bukan perbuatan mukallaf, bukan Mahkum Fi lah. Dan Mahkum Fi ni terdiri daripada hukum taklifi, seperti mana yang kita tahulah. 5 tu, wajib, haram, sunat, harus dan makruh. Tertinggal tadi. Lepas tu, dan ada juga ulama yang mengatakan hukum wadi ini juga merupakan Mahkum Fi. Contohnya seperti sebab. Dan seperti mana kita tahu, sebab ni terbagi pada dua, iaitu perkara yang bukan perbuatan mukallaf dan tidak diberi tanggungan ke atasnya. Dan yang kedua, perbuatan mukallaf. Contoh yang pertama bukan perbuatan mukallaf. Kita nampak anak bulan. Bukan buatan kita tu. Jadi dia bukan Mahkum Fi. Tapi puasa adalah hukum Mahkum Fi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput saudara Bashir untuk membentangkan tajuk Mahkum Alaih. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator Adam. Okey, di sini Mahkum Alaih, kita dapat disebutkan bahawa orang yang mana seruan atau pesan ilahi terkait dengan perbuatannya. Di mana para ulama juga menyebutkan bahawa Mahkum Alaih ini berkaitan dengan mukallaf, bukan saja dengan Mahkum Fi tadi. Okey, berkaitan dengan syarat-syarat sah taklif, ia juga disyaratkan pada manusia agar sah beban taklif dilimpahkan kepadanya menurut syariat, iaitu keberadaannya yang dianggap mampu dengan sendirinya atau dengan perantara dalam memahami seruan atau pesan taklif yang diarahkan kepadanya. Maksud di sini kita dapat sebutkan bahawa dia mampu membayangkan maknanya dengan ukuran yang dengannya dipatuh dan tunduk melaksanakannya, disebabkan tujuan dari taklif adalah ketaatan dan patuh. Dan juga barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya, maka tidak mungkin dia boleh patuh atau taat. Baik, bagi penghalang terhadap syarat taklif pula, sebelum kita katakan bahawa syarat taklif ni adalah kemampuan untuk memahami pesan atau seruan pembuat syariat dan keberadaan pesanan tersebut, mungkinkah untuk kita fahami. Namun syarat ini terkadang terhalang dan hal-hal di bawah ini. Pertama, pembebanan taklif kepada orang yang tidak memahami pesan atau seruan ilahi telah ada dalam syariat Islam. Seterusnya, maksud ayat ini adalah jika kita mabuk, janganlah kita solat. Kerana orang-orang mabuk dia dibebani untuk tidak melaksanakan solat kerana mereka tidak memahami pesan tersebut ketika itu. Lantas bagaimana boleh dikatakan bahawa syarat taklif hanya kemampuan untuk memahami sahaja? InsyaAllah. Sampai situ saja saya punya hujah.
Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Bashir atas penerangan yang baik sebentar tadi. Terusnya sebagai penutup saya menjemput saudara Alif untuk memberikan sedikit kesimpulan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada perbincangan malam ni iaitu bab hakim. Tentukan segala hukum ni adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am. Yakni maksudnya meletakkan hukum itu adalah hak Allah dan tiada siapa selain Allah yang boleh meletakkan hukum tu. Okey. Dalam bab hakim ni kita tahu yang menentukan hukum adalah Allah. Okey, dalam bab hakim ni terbahagi kepada dua iaitu mahkum alaih dan mahkum fi. Yang mana mahkum alaih ni orang yang diseru yang terkait dengan perbuatannya yang disyaratkan kepada manusia sahaja. Okey, kalau mahkum fi ni perbuatan yang disuruh. Contohnya seperti mani' sah batil, 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 mani' sah batil tiga tu ada 5 tapi mani' sah batil. Okey, lagi 2 tu tak ingat lah. Okey, kesimpulan seluruhnya kita sebagai umat Islam ni harus meninggalkan apa yang ditegak oleh Allah dan diri kita untuk melakukan apa perkara yang wajib yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Alif atas penerangan sebentar tadi. Tamatlah sudah majlis kita pada malam ini. Tutup majlis dengan tasbih farah surah Nas.